Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Barisan Jawatankuasa Penarapan Kelab Pidato Perdana Daerah Batu Pahat dan rakan-rakan seperjuangan saya sekalian. Hari ini saya, Syahidah Sarji, hari ini ingin berkongsi dengan rakan sekalian, bukan untuk mengajar, untuk berkongsi sedikit panduan langkah seorang pidato. Untuk menjadi seorang pemidato, kita perlu belajar, kita perlu mencari ilmu, kita perlu menuntut ilmu dengan orang yang lebih berpengetahuan lah, seperti cikgu dan anak murid. Tapi kita perlu melalui beberapa langkah. Dia mempunyai langkah untuk jelas nak menjadi orang yang berjaya, bukannya mudah. Jadi langkah yang pertama adalah perlu buang nota. Untuk menjadi seorang pemidato yang hebat, banyak kita tahu seorang pemidato baru kerap bawa nota. Sebab nota ni macam kekasih. Tak jumpa nota, tak tengok, tak ingat. Dan macam kekasih, tak jumpa, tak makan, makan tak kenyang, tidur tak lena. Jadi bila ada nota tu, kira yakinlah. Tapi untuk menjadi seorang pidato itu adalah perkara asas. Perlu cabar diri untuk tak tengok, tapi kita berani bercakap. Bila kita bercakap dengan hati yang ikhlas, perkara itu adalah lebih sampai. Kedua, angkat tangan. Angkat tangan tu macam mana? Macam gini ke? Tak boleh lah, nanti bau lain pula keluar. Macam gini ke? Atau macam gini nak terbang pula dah. Jadi angkat tangan pun ada caranya lah. Jadi perlu berada di sisi macam gini ke? Atau macam gini? Macam gini masa zaman sanding boleh lah. Tapi perlu buka. Tujuan buka ni bukan untuk baca doa sentiasa. Tak, dia menambahkan keyakinan apabila kita bercakap. Dia lebih yakin. Seterusnya, bila kita lebih yakin, kita pun boleh bercakap senang, mudah. Jadi seterusnya bila angkat tangan, kita perlu berdiri tegak. Berdiri tegak ni macam mana pula? Nak tekan kaki ataupun bila kita nak menyampaikan, bila berdiri tegak, bila kita nak jadi seorang pembakar motivasi, takkan kita nak berdiri condong. Orang kata ni menara condong ke apa, jadi orang pun akan jadi keliru. Bila kita ditegak, ia akan mudah. Bila kita berdiri tegak, keyakinan tu lebih tambah lah. Jadi senang. Selepas itu, macam tadi saya nak sentuh sikit angkat tangan tadi. Angkat tangan tadi, bila tujuannya bukan begini sahaja. Kalau kita nak menyampaikan, nak menceritakan berbentuk objektif, bila kita besar, kita kena buat gaya besar. Takkan bila besar tu kita nak cakap besar. Kalau kecil, kecil. Kalau halus, halus. Perlu tunjukkan, jadi orang bersemangat nak dengar. Jadi dia lepas tadi adalah buang nota sudah, angkat tangan sudah, berdiri tegak. Yang keempat adalah keluarkan suara. Walaupun kita ni perempuan, takkan kita ni nak bercakap, okey, yelah. Sedangkan kita ni seorang pakar motivasi. Seorang kita nak berpidato dengan orang. Jadi bila kita nak cakap, takkanlah kita nak bagi motivasi tu, okey, untuk menjadi orang yang berjaya, terbilang, lalas tulang. Jadi bila kita bercakap tu kena ada gaya. Untuk menjadi seorang yang berjaya, terbilang, gemilang dan cemerlang. Lontaran tu penting. Jadi keempat, lepas kita dah lontaran suara, kena yang kelima, buang penonggah kata. Untuk menjadi seorang pemidato, tidak bolehlah kena yakin orang ni tengok kita. Kita kena cakap straight. Macam saya punya seorang coach nama Tuan Mustafa. Dulu saya pun tak boleh cakap, tapi bila jumpa jurulatih tu saya boleh bercakap. Coach saya ada menyatakan, kalau kita nak bercakap, daripada suku kata pertama hingga ke suku kata kedua, tutup mulut. Contohnya, saya nak makan, tutup. Tak adalah keluar semua. Jadi untuk yang kedua tu, saya nak makan dan nak minum. Itu. Yang keenam adalah, selepas saya ulang semula, untuk kita sentiasa ingat, kita tak lari daripada fokus kita. Untuk jadi seorang pembedato, kita kena ingat setiap langkah. Buang nota sudah, angkat tangan sudah, berdiri tegak pun sudah, lontarkan suara, kawal senyuman.
Kawal senyuman ni takkanlah bila kita cerita benda sedih kita nak ketawa terbahak. Kan? Tak logik lah juga benda tu. Jadi kita ni nak menyampaikan yang betul-betul sentuh di hati. Kalau kata menangis tu kenalah buat sedih. Kalau kata ketawa tu ketawa sebolehnya mungkin. Jadi seterusnya adalah pandang hadirin. Untuk meningkatkan kita punya keyakinan, kita kena pandang setiap orang yang berada di depan kita. Manalah tahu depan tu jodoh kita, tak bonus tu. Bonus tu. Pandang tu, mana tahu jodoh lagi ataupun jodoh lagi-lagi kan. Lepas pandang hadirin, kita perlulah jaga kita punya tata bahasa dan sebutan. Kebiasaan tata bahasa dan sebutan ni kaum Cina yang bermasalah kan untuk sebut contohnya rumah ke tu. Jadi kita sebagai orang Melayu ni senanglah dibagi bonus. So sebut tu biar terang dan yakin. Dalam pada masa kita belajar daripada kesilapan kita yang lepas. Seterusnya saya akan cakap perkara untuk kita tak lari. Jadinya selepas kita dah buang nota, kita dah angkat tangan, berdiri tegak, kawal senyuman. Kawal senyuman. Pandang hadirin, buang penongkah kata dan tata bahasa dan sebutan. Jadinya saranan saya di sini, saya menyeru pada kawan-kawan saya, ajaklah kawan masuk kelab pidato perdana Batu Pahat ni. Kita congkil congkil kita punya ilmu daripada kita punya pengetua lah, senang cakap, yang berada di depan. Handsome ni muda-muda. Rugi kalau kita tak ambil peluang ni. Jadinya saya salah seorang peserta pidato Batu Pahat, saya mengucapkan di kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Jawatan Kuasa Penarapan yang banyak melayan kerenah-kerenah kami semua di sini. Jadinya akhir kata dari saya, buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya Syahidah baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelebihan peserta pertama ialah dia dah hilang gemuruhnya. Orang lain nak gemuruh. Tengok dia hebat. Orang lain tak takut. Itu dia kelebihan pertama. Peserta kedua untuk PMP 1